Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian Tazkirah Syawal pada petang yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita berselawat pada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مهدي يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر
يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا بطن يا ولي يا متعالي يا بار يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا الله. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu dengan nama-namamu Asma'ul Husna. Kami bermohon padamu dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berkatkanlah majlis tazkirah Syawal pada petang ini dan setiap majlis kami yang akan datang. Jadikanlah ianya semata-mata ikhlas mencari keridaan-Mu, bukan kerana riya, ujub atau sum'ah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمين ومسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang ini Tazkirah Syawal, yang bersamaan kita ialah tanggal 18 hari bulan Jun, di mana kita sekarang berada di dalam, masih lagi kita menghadapi akan era COVID-19. Mudah-mudahan dia membawa keberkahan daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, diikhlaskan hati kita dan semua amal dan ibadat, dan dijadikan kita daripada hamba-hamba yang diridainya, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah, pengajian kita dalam menghalusi salat pada pelajaran semalam, kita telah sampai pada rukun salat yang ke-13. Jadi kita telah sempurnakan semua rukun-rukun salat. Kita telah mengatakan rukun salat itu ada 13 perkara. 13 perkara ini tak dapat tidak mesti dikerjakan. Andai kata ditinggalkan satu daripadanya atau tak sempurna, maka tidak sahlah salatnya itu. Kita ingatkan kembali apa dia. Pertama ialah kita jatuhkan niat. Dan yang kedua, takbiratul ihram. Niat ini mestilah dalam masa kita angkat takbiratul ihram. Dan yang ketiga ialah kita berdiri tegak menghadap arah kiblat. Jadi kita menghadap arah kiblat, dalam keadaan kita menghadap arah kiblat bersempurna, barulah kita takbiratul ihram dan kita jatuh niat serta-merta. Dan demikian juga yang keempatnya ialah kita membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah dibaca dalam masa kita berdiri tegak yang sempurna.
Tak boleh kita sambil bengkok nak pergi ke rokok, ataupun sambil kita bangun daripada sujud nak pergi ke berdiri sambil-sambil tu baca Fatihah. Tak sah. Fatihah mesti dibaca dari awal sampai akhir dalam masa kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Dan yang kelima ialah ke rokok dengan tomak nina. Kalau tomak nina tu maknanya berhenti sebentar dengan complete stop. Jangan kita ada bergoyang ataupun bergerak badan kita. Sekadar kita membaca subhanallah. Makna dalam 2 second. Dan yang keenam ialah kita i'tidal. Angkat kepala kita, bangun berdiri tegak straight dengan tomak ninah juga. Dan yang ketujuhnya ialah kita sujud dengan tomak ninah. Dan yang ke-8-nya ialah kita duduk antara 2 sujud dengan tomak ninah. Dan yang ke-9-nya, jadi yang kita kata sujud antara 2 sujud itu termasuklah sujud pertama, sujud yang kedua, ya. Dan yang ke-9 itu ialah kita membaca tasyahud. Tasyahud itu yang akhir, tasyahud yang akhir. Itu yang jadi rukun, ya. Tasyahud awal dia bukan rukun, ya. Nanti kita akan sebutkan. Jadi tasyahud akhir, dan tasyahud akhir tu dia sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ saja tasyahud akhir. Jadi pada at-tahiyatul mubarakatus sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang ke-10-nya ialah kita membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat itu Allahumma salli ala Muhammad, itu paling kurang. Dan kemudian yang ke-11-nya ialah kita memberi salam. Ya. Ke-10 tu kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-11-nya ialah kita memberi salam. Jadi kalau kita dah kata tadi, yang ke-10 tu ialah kita membaca tasyahud akhir, iaitu kemudian yang ke-11-nya ialah duduk tasyahud akhir. Duduk tu pun rukun. Jadi kalau dia baca tasyahud sambil dia berdiri, tak sah, dia mesti duduk, ya. Dan yang ke-12 ialah kita memberi salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ke-13 ialah tertib. Memberi salam, ya. Maaf tuan-tuan, ni ada sikit kekeliruan saya tadi. Jadi kita ulang sekali lagi. Pertama ialah niat, kedua ialah takbiratul ihram, ketiga ialah kita berdiri tegak menghadap kiblat, keempat ialah baca suratul Fatihah, dan kelima ialah kita sujud, kita rokok dengan tomak ninah. Yang keenamnya kita i'tidal dengan tomak ninah. Yang ketujuhnya ialah kita sujud dengan tomak ninah. Yang ke-8-nya ialah kita duduk antara 2 sujud dengan tomak ninah. Yang ke-9-nya ialah kita baca tasyahud akhir. Yang ke-10-nya ialah kita duduk dalam tasyahud akhir. Dan yang ke-11 yang baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12 yang kita memberi salam. Salam yang pertama saja. Itu yang wajib lah, yang rukun. Assalamualaikum. Sampai situ. Dan yang ke-13 ialah tertib. Ya, tertib mana mengikut susunan aturannya. Tak boleh kita tonggang terbalik. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan daripada 13 rukun salat. Selain daripada 13 rukun salat, maka dia di alam hukum sunat, ya. Jadi ada yang sunat ab'ad, ada sunat hayat. Itu akan kita jelaskan sekarang ini insya-Allah. Jadi bila kata sunat ni ditinggalkan, taklah berdosa, taklah batal salat. Tapi ada antaranya yang disuruh kita sujud sahwi kerana meninggalkannya. Ada antaranya tidak disuruh sujud sahwi. Jadi apakah dia sunat-sunat dalam solat itu? Itulah akan kita bacakan insya-Allah pada petang ini dengan berkat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita dalam bicarakan sunat-sunat dalam solat daripada kitab iaitu Fiqhul Ibadat yang telah disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, ya. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, yang di mana beliau mengambil ilmunya daripada gurunya iaitu Al-Habib As-Sayyid Al-Wali yang mulia, iaitu Habib Zain bin Semit, seorang kekasih Allah dan juga seorang ulama yang hebat di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala juga tinggikan darjatnya dan melimpahkan kerahmat kepadanya dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, kepada kedua mereka guru kita itu. Kita hadiahkan suratul Fatihah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Sunat dalam solat. Amalan yang sunat dilakukan dalam solat terbagi kepada 3 bahagian. Amalan yang sunat dilakukan sebelum melakukan solat. Sebelum melakukan solat, ada punya sunat-sunatnya. Amalan yang sebelum melakukan solat itu seperti pertama azan dan iqamah. Itu memanglah disunatkan. Walaupun kita dalam rumah, kita semayang di tempat kerja, kita dalam rumah. Tapi kalau sekiranya kita bersendirian ataupun tak ada siapa-siapa, cukup dengan qamat. Tapi kalau sekiranya kita ada nak tunggu kawan, ya, kita nak berjemaah, baguslah tu. Itu kita mengazankan dan kemudian kita iqamatkan. Yang kedua, memakai siwak. Siwak tu apa? Kayu yang diambil untuk digunakan untuk menggosok gigi itu sebelum kita mengangkat takbiratul ihram. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau aku tak menyusahkan umat aku, maka aku akan perintahkan mereka siwak di ketika setiap kali salat. Ada hadis menyebut ketika setiap kali sebelum berwuduk. Dan ini pahalanya besar. Siapa yang salat bersiwak tadi, maka dia punya pahala lebih baik pada 70 salat tanpa siwak. Masya Allah, ya. Jadi kita tak payah penat-penat dengan kita menggosokkan gigi kita. Sunat, kita niat ikut sunnah Nabi SAW, maka kita yang salat kita 70 kali ganda daripada salat yang tanpa bersiwak. Dan memakai minyak wangi. Dan kita pakai minyak wangi. Sunat bagi orang lelaki, sentiasa ada botol minyak wanginya dalam poket dia. Jadi apabila dia nak mulakan solat, sebelum dia mulakan solat, dia ambilkan minyak wangi, dia sapu kat tangan dia, ya. Kemudian dia sapu kat belakang tangan dia. Kemudian dia pun gosokkan dengan 2 tapak tangan, ya. Kemudian sapu pada badan dia, sapu tepi dia, dia punya kita kata tepi pipi dia. Ini memang sunat, ya. Dan juga memakai kopiah. Memakai kopiah, songkok ke kopiah ke, ya. Kalau bagus lagi serban ini pahala lebih lagi. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang salat berserban lebih baik daripada 70 salat tanpa berserban. Jadi kalau orang yang malas salat macam saya ni, pakailah serban. Yang mana rajin-rajin itu tak apalah. Dia boleh buat banyak-banyak. Itu sebagai cakap je lah. Tapi betul lah tu, ya. Jadi dengan itu, kita tutup kepala. Jangan biar kepala terbuka, ya. Sekurang-kurang kita ada songkok ataupun kita kata kopiah yang boleh lipat masuk dalam poket kita. Mungkin kita pergi kerja ke mana kan. Jadi apabila sampai waktu solat, kita pun buka, kita boleh pakai atas kepala kita. Tak payahlah kita biarkan kepala dengan tanpa ditutup dengan sesuatu. Dan melafazkan niat sebelum takbir. Melafazkan niat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala umpamanya. Jadi itu kita melafazkan niat. Itu telah kita sebutkan dia punya pembahasannya dalam pelajaran yang terlebih awal. Dan solat sunat qabliyah. Jadi sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, ya. Kalau sunat subuh, maghrib, isyak sebelum qabliyah tu buat 2 rakaat tak apa. Tapi kalau sunat zuhur, sunat asar, bagusnya qabliyah tu buat 4 rakaat. Ada kelebihannya. Dalam hadis Nabi menyebutkan, siapa yang semayang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat, dia mendapat pahala seperti mana dia salat sunat isyak ba'diyah 4 rakaat. Pahala dia sunat isyak ba'diyah 4 rakaat tu apa dia? Iaitu seperti dia semayang dalam malam Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah, bagusnya. Jadi siapa semayang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, diharamkan diri dia daripada api neraka. Masya Allah, bagusnya. Jadi itulah dia, kalau kita dapat, kita amalkanlah, ya. Mana yang sudah tak bekerja ke atau bekerja tapi ada masa lapang dia, bagus dia buatkan dia demikian. Tapi kalau boleh kita istiqamah lah, ya. Yang termampu. Dan membaca 5 zikir di bawah ini. Sebelum kita nak semayang, sebelum nak qamat, sambil-sambil kita tunggu jemaah, misal katalah kita datang awal ataupun kita di sendirian kita. Sebelum kita nak mulakan zikir tu, sebelum nak mulakan salat tu, kita zikir subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, kemudian astaghfirullah 10 kali. Jadi kita baca 5 zikir, subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allah Akbar. Semua kita repeat 10 kali. Dan astaghfirullah 10 kali. Itu memang ada hadisnya. Daripada Al-Imam Ibn Sunni rahimahullah ta'ala, dari sahabatnya bernama Umar Rafi'. Sahabat Umar Rafi' meriwayatkan sepotong hadis Nabi SAW telah memerintahkan dengan baginda Nabi mengatakan, beliau telah seorang wanita, Umar Rafi' berkata pada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku di atas amal yang memberikan aku pahala di sisi Allah. Maka berkata Rasulullah SAW, wahai Umar Rafi', apabila engkau nak semayang, kau baca tasbih 10 kali, kau baca la ilaha illallah 10 kali, kau baca alhamdulillah 10 kali, kau takbir 10 kali, dan minta ampun astaghfirullah 10 kali. Maka apabila kau baca tasbih 10 kali, Allah mengatakan ini untuk aku. Apabila kau baca la ilaha illallah 10 kali, maka Allah kata ini untuk aku. Apabila kau baca alhamdulillah, Allah kata ini untuk aku. Apabila kau baca Allah Akbar, Allah kata ini untuk aku. Dan apabila engkau membaca astaghfirullah, maka Allah Ta'ala kata, aku ampunkan kau. Jadi baguslah tu ya. Jadi ini kalau kita dapat melakukanlah ya. Jadi kalau sekiranya kita nak sembahyang sunat Zuhur Qabliyah, nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Nak buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam pun boleh ya. Begitulah dia tuan-tuan tentang amalan sebelum kita nak mulakan solat. Selebih pada itu juga pakaian kita pun siapkanlah pakaian yang baik-baik ya, yang bersih, bahkan yang kita katakan yang baik sekali. Bagi Imam Hanafi rahimahullah taala, apabila dia nak salat dia pakai baju yang berharga 200 dirham. Muridnya bertanya, Pak Imam nak ke mana? Aku nak menghadap Allah Ta'ala. Subhanallah ya. Dia nak menghadap Allah, dia pakai baju mahal. Kita pakai baju mahal ni nak pergi rumah pengantin. Macamlah kita pula nak kahwin. Maaf tuan-tuan ya. Tetapi kita bila nak solat ni, kita pakai biasa-biasa compang-camping saja. Jangan. Kalau boleh yang paling baik sekali. Apa salahnya? Rezeki Allah yang bagi. Ini kita pun Allah punya. Semua ke Allah yang punya. Kenapa kita lokate dengan Allah Ta'ala pula? Maaf tuan-tuan ya. Nak pakai telekong, biar telekong yang baik. Biar mahal pun tak apa. Nak pergi pakaian, nak pergi rumah orang, kita pakai mahal-mahal. Nak pakai telekong yang murah-murah. Maaflah ya. Macam itulah sikap kita patut kita perbaiki dan kita memberikan perubahan dalam diri kita insya-Allah. Amalan yang dilakukan waktu dalam solat. Apakah amalan yang dilakukan dalam waktu solat? Yang pertama adalah namanya sunat ab'ad. Jadi sunat-sunat dalam solat ni terbagi 2. Satu sunat ab'ad dan satu sunat hayat. Ab'ad, apa tu ab'ad? Ab'ad tu maknanya sebahagian daripada solat. Maknanya sangat-sangat berat, sangat-sangat dipentingkan, sangat-sangat disuruhkan. Tapi dia masih hukum sunat. Dia tak masuk hukum wajib. Dia tak masuk hukum rukun. Kalau ditinggalkan, disunatkan pula. Disuruh kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu kerana kita terlupa. Kalau kita tinggalkan. Maupun tinggalkan dengan sengaja ataupun kita terlupa. Kadang-kadang kita sengaja kerana kita tak cukup masa. Pun masih dituntut untuk kita sujud sahwi. Dan demikian juga kalau yang kita lupa. Jadi untuk yang sujud sahwi ni dia hanya disuruh kalau kita tertinggal atau meninggalkan 8 perkara daripada kita katakan sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad tu? Yang pertama antaranya ialah membaca tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi tahiyat awal ini dia adalah sunat ab'ad. Kita terlupa rakaat kedua, kita tak duduk tahiyat awal, kita terus masuk rakaat ketiga. Habis ustaz, kita kalau nak gantikan tahiyat awal tu pada rakaat ketiga boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab tahiyat awal tempat dia memang rakaat kedua. Kalau dah terlepaslah. Bukan nak ganti pada rakaat yang ketiga, tidak. Ya? Dan kemudian kita disuruh sujud sahwi kerananya. Dan kalau sekiranya kita misal kata kita salat, kita ikut imam. Imam pada tahiyat akhir, kita dapatlah pada rakaat yang pertama. Imam tahiyat akhir, kita masuk last rakaat, kita pun ikut imam. Kemudian kita pun dah lepas imam beri salam, kita naik rakaat kedua. Bila kita naik rakaat kedua, kita nak duduk tahiyat awal lagi tak? Tadi dah ikut imam dah tahiyat. Itu imam punya tahiyat, bukan kau punya tahiyat. Jadi tahiyat kita ialah rakaat kedua. Rakaat kedua kita. Jadi kalau sekiranya rakaat kedua kita tu kita duduk tahiyat awal, memang disuruh duduk tahiyat awal. Itulah dia tuan-tuan ya.
Jadi tasyahud tahiyat awal tu seperti mana kita dah sebut tadi, tasyahud tu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud awal. Dan keduanya ialah membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kuranglah tu ya. Dan ketiganya ialah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal tu pun adalah sunat ab'ad. Jadi pokok 3 in 1 lah. Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal dan baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan yang keempatnya ialah membaca qunut. Qunut subuh ya. Qunut subuh ni memang sunat ab'ad. Kalau kita tertinggal atau terlupa atau memang kita tinggalkan dengan sengaja kerana nak cepat, disunatkan kita sujud sahwi pula. Habis Ustaz, kalau kita tak sujud sahwi ini boleh tak? Sah, sembahyang sah, sebab sujud sahwi pun hukumnya sunat. Tapi maknanya dia punya solat ni ada sikit kekurangan lah. Bukan kita kata batal tu tidak, tapi kuranglah sikit pahalanya. Jadi yang keempatnya ialah membaca doa qunut. Dan kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baca doa qunut itu. Dan demikian pula ya, membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempatnya membaca doa qunut dan kemudian baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa qunut itu dan dalam keadaan berdiri. Baca doa qunut itu pun dalam keadaan berdiri. Memanglah kita baca doa qunut dalam berdiri. Melainkan orang yang sakit semayang duduk, dia baca dan duduklah. Dan begitu juga yang ketujuhnya ialah membaca selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa qunut itu. Dan yang ke-8-nya ialah membaca selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Keluarga Nabi itu macam mana Ustaz? Kita baca lepas kita baca selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala dan di atas ali itu mana keluarga sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu 8 perkara yang dikatakan sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ni kalau kita tertinggal atau sengaja kita tinggalkan dia, disuruh sujud sahwi dua kali sujud. Tapi kita niatkan ya, bila kita sebelum kita beri salam fil alamina innaka hamidum majid, sebelum nak beri salam kita takbir Allahu Akbar, aku sujud sahwi kerana Allah. Allahu Akbar, kita sujud pula terus ke bawah. Itulah sujud. Kemudian kita bacalah subhana la yanam wa la yasum, suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Atau bacalah doa zikir macam kita baca dalam sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, umpamanya ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita duduk Rabbi firli, kemudian Allah Akbar, kita sujud lagi, kemudian baca sama lagi, kemudian Allah Akbar, dah tak payah baca tasyahud lagi, terus kita beri salam kanan, beri salam pada kiri ya. Itulah dia punya cara sujud sahwi, 2 kali sujud. Perkara sujud sahwi ini pun kita akan masuk dalam babnya lebih khusus. Ini sepintas lalu saja ya. Dan sunat hayat. Sunat dalam solat ni ada 2. Satu sunat ab'ad, satu sunat hayat. Sunat ab'ad ni yang maknanya yang penting ialah yang penting tasyahud awal, tahiyat awal dan baca doa qunut dan semua yang tersangkut paut dengannya. Baca selawat dalam keadaan duduk, baca selawat dalam keadaan berdiri, macam itulah dia ya. Itulah dia tuan-tuan sunat ab'ad. Ada pun sunat hayat, yang kedua sunat hayat. Hayat tu apa? Makna hayat tu yang perilakunya. Perilaku tu macam mana? Segala yang kita buat yang tak masuk daripada rukun dan tak masuk sunat ab'ad, itulah sunat hayat. Sunat hayat ni sunat yang ringan. Ringan itu maknanya tak disuruh sujud sahwi kalau kita terlupa atau sengaja tinggalkan. Tapi sudah tentulah kuranglah pahala pula ya. Jadi sunat hayat tu kita fikirkan segala yang kita buat daripada awal sampailah kita beri salam, yang mana bukan rukun 13, yang mana bukan sunat ab'ad. Sunat ab'ad tahiyat awal dengan baca doa qunut. Yang mana bukan tu, maka itulah sunat hayat. Antaranya masa kita takbiratul ihram, kita angkat tangan. Ni angkat tangan ni sunat hayat. Kalau tak angkat tangan, taklah berdosa, taklah batal sembahyang. Nak kena sujud sahwi? Taklah kena sujud sahwi. Itu sunat hayat.
Kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca doa iftitah Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu pun sunat hayat, sunatnya ringan. Ya. Dan demikian juga kita baca surah-surah selepas Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu semua sunat hayat. Begitu juga kita baca tasbih dalam rukuk, dalam sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, kita pergi kepada sujud. Takbir perpindahan. Jadi takbir perpindahan itu semua adalah sunat hayat. Kita pun baca duduk antara sujud Rabbighfirli warhamni pun sunat hayat. Begitulah apabila kita bangun pula, kita pun misal kata kalau pada rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, kita angkat tangan balik. Kita dah sebut dalam pelajaran dahulu, 4 masa kita angkat tangan, iaitu pada takbiratul ihram, dan waktu kita nak turun pergi ke rokok, waktu kita bangun pada rokok pergi i'tidal, dan waktu kita bangun daripada rakaat kedua masuk rakaatnya ketiga. Itu 4 masa kita mengangkat tangan kita. Dan begitulah dia pada salam yang kedua. Kita ada salam pertama, salam yang kedua. Salam pertama tu rukun, tapi salam kedua tu sunat hayat. Ya, alhamdulillah. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Sunat hayat ini taklah diberatkan, tapi sangatlah dianjurkan. Tapi taklah disuruh sujud sawi kalau kita tinggalkan dengan sengaja ataupun kerana lupa. Jadi kalau sekiranya kita baca tahiyat awal itu, kita terbaca terlebih daripada yang sepatutnya. Dia sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi terbacalah sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Ini tak membatalkan salat ya. Sebab itu semua merupakan selawat. Jadi kita baca selawat kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala, itu sambungan selawat. Itu semua sunat hayat ya. Dia tidaklah membatalkan salat kalau kita terlajak membacanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi itu sunat dalam solat. Jadi sekarang ini saya akan masuk pula dalam membicarakan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Apakah perkara-perkara yang makruh dalam solat? Jadi perkara-perkara yang makruh dalam solat ini ada terbagi pada 4 bahagian. Perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tempat solat. Perkara yang makruh dalam solat kerana sebab keadaan orang yang solat. Perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tidak melakukan sunat-sunatnya dalam solat. Dan perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tata cara dalam mengerjakan solat. Ada 4 bahagian tuan-tuan ya. Bukan sekaligus saja makruh tu satu bab saja. Ada 4 pecahan. Baik, kita pergi pada insya-Allah satu persatu. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tempat solat. Yang pertama, makruh solat di kamar mandi. Kamar mandi tak boleh lah kan. Sebab orang mandi, orang buka aurat. Jadi tak sesuai lah. Apalagi kalau ada terbuang air ke apa kan. Ni katakan tempat mandi tu tak ada najis lah. Sebab terbuang air tu semua tempat bilik air yang lain pula. Ni tempat bilik mandi saja. Apa makruh. Memang orang tak buat pun. Tapi nak bagi tahu sajalah. Dan memang dalam hadis pun Nabi sebut. Dan makruh solat di tempat melepas baju tatkala masuk kamar mandi. Ini memang zaman dulu ada public toilet, tempat mandi dan tempat salin baju. Tempat salin baju itu pun makruh lah kalau dibuat tempat solat. Dan makruh solat di tempat penyembelihan haiwan, tempat sembelih haiwan. Kenapa? Sebab tempat tu mungkin ada darah, ada najis, ada kotor. Jadi sebab tu makruh tempat penyembelihan haiwan. Dan makruh solat di dalam gereja. Dan juga tempat pura. Pura tu tempat orang-orang kita katakan penyembah-penyembah berhala. Jadi tempat ibadat agama lain lah. Tempat ibadat agama lain di gereja ataupun di tempatnya penyembahan berhala. Tempat-tempat tu kerana apa tak boleh ustaz? Makruh. Bukan kata tak boleh. Makruh. Kalau boleh dielakkan. Kerana tempat itulah tempat merupakan tempat tinggalnya syaitan. Sebab itu kerja syaitan lah menyesatkan orang kan. Jadi kita tak baguslah. Tapi kalau sekiranya tak ada tempat, misal kata tak ada tempat tu kenapa? Umat Islam nak sembahyang, masjid belum ada lagi.
Kemudian ada pula gereja bagi tempat. Kalau nak semayang tempat kami bolehlah. Dia bagi tempat, alhamdulillah lah. Kalau tidak nak semayang pun tak ada tempat umpamanya. Itu keadaan-keadaan darurat. Tapi kalau boleh kita elakkan, lebih baik elakkan. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila dia datang membuka kota Baitul Maqdis, mana mengambil kuasa daripada padri-padri di kota Baitul Maqdis, maka padri itu mempelawa Sayyidina Umar solat di dalam gerejanya. Sayyidina Umar kata, tidak, aku salat di luar saja. Ada semayang tempat lain. Kenapa? Pertama, dia fahamlah bahawa tempat gereja tempat penyembahan ibadatnya bukan Islami. Yang keduanya ialah jangan nanti orang-orang lepas aku datang dan mengambil rampas gereja kamu dengan mengatakan ini tempat Amirul Mukminin kami salat. Masya Allah ya. Dia memikirkan jauh keadaan kalau berlaku demikian. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan yang diletakkan di dalam skrin saya ni, saya pun bukan boleh baca sepintas lalu ya. Jadi insya-Allah saya akan semak nanti, bila saya senang saya akan jawab. Dan siapa-siapa yang bertanya pada saya dekat skrin ini, cuba tengok juga dia punya video yang semalam, kerana ada antaranya saya jawab pada yang lepas pada kuliah, saya jawab di skrinnya juga ya. Dan ada yang hantar pada FB saya message, saya jawab direct kepada message ya. Jadi macam itulah, sebab saya ni tengah mengajar ni, nak baca pun bukan boleh fokus tuan ya. Dan makruh solat di tempat maksiat, seperti tempat perzinahan, tempat minum arak, itu semua makruh. Dan makruh solat atas Kaabah. Atas Kaabah makruh. Yelah, mana kau menghadap? Kita semayang menghadap Kaabah. Habis kau dah atas Kaabah, kau menghadap mana? Ustaz, kalau dia orang semayang atas Kaabah tu macam mana Ustaz? Dia kalau ada atas Kaabah tu, Kaabah ni dia ada dinding atas dia. Jadi bila kita diri atas Kaabah, kita turun ke bawah sikit, dia ada dinding. Jadi kita menghadap salah satu tembok pun tak apa ya. Kita kalau atas Kaabah. Macam tu juga kalau dalam Kaabah. Kalau dia masuk dalam Kaabah, kalau Allah bagi rezeki ya, kita dapat masuk dalam Kaabah, alhamdulillah lah ya. Dan makruh solat di tengah-tengah keramaian di pasar lah ya. Tempat orang ramai, orang sibuk jual beli ya. Kita semayang kat situ. Tapi kalau pekedai-pekedai ni, peniaga-peniaga, dia ada tempat khusus kat bilik semayang dia, kat tepi kedai dia atau corners ya. Dia nak semayang tak apalah. Tapi kalau tempat orang lalu lalang tu, itu memang makruh lah. Sebab apa? Sebab pertama mengganggu orang. Keduanya diri sendiri pun tak dapat khusyuk. Dan makruh solat tempat orang berlalu lalang, tu tepi jalan ke apa kan, makruh. Kalau ada keadaan tak ada tempat, itu tak apalah, memang tu darurat. Tapi kalau ada tempat boleh kita pilihlah tempat yang lebih sesuai. Dan makruh solat di depan orang yang menghadap pada kita. Kita semayang, ada orang duduk menghadap tengok kita. Kita boleh solat depan. Ustaz, yang orang tu tengok kepada kita, makruh. Bukan kata tak boleh, sah semayang. Kalau dah tak ada tempat, semayang je lah. Tetapi kalau ada tempat, kita elakkanlah. Jangan ada depan kita tu orang menghadap kita. Kalau orang tu tak menghadap kita, tak apalah. Dia menghadap kiblat, kita semayang belakang dia. Itu memang biasalah. Kita pergi ke masjid-masjid kan, waktu-waktu nak semayang Jumaat ke jemaah, kita semayang, depan kita orang duduk. Tapi ni orang ni bukan duduk menghadap kiblat. Dia menghadap pada kita pula. Jadi kita ni solat menghadap pada dia. Jadi macam maaf kata, macam kita sembah dia pula. Kurang baiklah tu ya. Dan solat tetap hanya pada satu tempat jika akan solat. Jadi orang yang pilih satu tempat saja. Satu tempat tu dia solat saja. Itu kurang baik sikit lah. Kenapa kurang baik? Kalau boleh dia pindah-pindah. Misal kata kat masjid ke kat surau kan, dia pindah-pindah. Kenapa? Setiap tempat yang bekas sujud dia ni akan nanti menangis dan berdoa apabila orang tu meninggal dunia. Masya Allah. Dan lagi tempat sujud ini semua, dia akan menjadi saksi kepada Allah di yaumul qiyamah, orang ini sujud pada engkau ya Allah. Jadi lagi banyak tempat sujud, lagi bagus lagi. Tapi yelah, kalau kita semayang kat rumah tak besar Ustaz, rumah kecil aja. Tempat ini tempat saya semayang, apa nak buat, tak apalah. Tapi ni kalau misal kata kita pergi masjid ke, masjid kan luas kan. Ini pun masjid pun mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan masjid-masjid kita insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan makruh solat menghadap pada gambar atau patung. Ada patung kat depan. Ada gambar kat depan. Makruh. Sebab macam kita sembah dia. Tapi kita tak sembah dia. Sah tak semayang? Sah.
tapi makruh. Apa mana makruh? Makruh tu maknanya tak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan apa mana makruh tu? Makruh tu mana kuranglah pahala dia. Jadi itulah dia punya kita kata kekurangannya. Dan makruh salat tempat imam dah setara dengan tempat imam tatkala berdiri dalam salat berjemaah. Kita dengan imam kaki sama saja. Makruh. Patut imam ni ke depan, kita makmum ke belakang, tapi bukan belakang sangat. Kalau kita berdua sajalah ya. Kalau kita berdua. Jadi makruh kita sama-sama dengan imam, sebaris. Dan makruh solat di tempat pembuangan sampah. Tempat orang buang sampah, kotoran kan. Dan makruh di pemakaman yang belum pernah digali. Jadi kalau sekiranya permakaman tu mana perkuburan. Perkuburan ni maksudnya ialah tempat kubur lah. Makruh kita salat di situ. Sebab kubur itu kadang-kadang tempatnya dah digali, kemudian dia punya tulang bekas-bekas mayat kan, macam kubur kat Mekah kan, dia digunakan 2-3 kali, banyak kali pun digunakan. Jadi kadang-kadang tanah tu dah diangkat keluar, tanah tu bekas-bekas pada mayat, kemudian kita semain kat tepi dia. Jadi makruh lah ya. Makruh solat di atas sakhrah di Baitul Maqdis. Sakhrah tu batu syurga. Di Baitul Maqdis ni, di Baitul Maqdis, yang di mana kiblat umat yang pertama, umat daripada zaman Nabi Adam AS sampailah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya di mana? Di Baitul Maqdis. Kat mana kat dalam kawasan mana Baitul Maqdis? Di dalam masjidnya sekarang ni namanya Masjid Qubatus Sakhra, the Dome of Rock. Sebab dalam dia memang ada batu besar, itulah memang kiblatnya. Dan kemudian kita semai atas dia, itu makruh. Macam juga kita semai atas bumbung Kaabah lah, makruh ya. Dan makruh salat di atas Bukit Safa dan Marwah, sama juga ya. Dan makruh salat pada Jamratul Aqabah, tempat kita melontar jamrah, itu pun makruh juga. Itu kalau orang yang pergi haji lah. Dan makruh salat di Gunung Arafah. Di Gunung Arafah tu maknanya kita atas Bukit Jabal Rahmah. Ustaz, atas Bukit Jabal Rahmah tu orang solat ada. Ini pada sebagian pendapat lah ya. Ada juga orang mengatakan tidak makruh. Sebab apa, di situlah tempat pertemuan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Wallahu alam. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, beberapa daripada perkara-perkara yang makruh yang untuk kita awasi, jangan kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Kita akan masuk lagi dalam membicarakan tentang makruh dalam salat. Apakah perkara-perkara yang makruh dalam salat? Tetapi atas permintaan sebahagian daripada mereka yang ikuti program kita ini, meminta supaya saya berikan sedikit tentang penerangan tentang korban. Sebab sekarang ni kita dah masuk bulan Syawal, bulan Zulkaidah. Jadi mungkin ada yang nak mengetahui apa fadilat korban dan sebagainya ya. Apakah boleh kita korban untuk orang yang dah mati, yang tak mewasiatkan sebagainya. Tapi saya ambil ringkas-ringkas supaya kita dapat mengambil faedahnya, dan kalau tak selesai pun kita akan sambung lagi pada esok insya-Allah. Adapun daripada korban ini, ia merupakan salah satu ibadat yang sangat mulia yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada tanggalnya hari raya Aidil Adha sampailah kepada tanggal 13 Zulhijjah. Mana boleh, masa dia panjang ya. Bukan hanya satu hari saja, panjang masa dia. Dan ini telah tersebut dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, "Fassalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu kepada Tuhanmu, itu salat hari raya, dan wanhar, dan sembelihlah. Jadi itu semua merupakan daripada perintah Allah untuk melakukan korban. Dan demikian juga firman Allah, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan binatang korban itu kami jadikan dia untuk kamu daripada syiar agama Allah. Jadi syiar tu apa? Tanda-tanda kebesaran agama Allah. Jadi ibadah korban ni ialah tanda kebesaran agama Islam. Jadi kalau kita yang ada kemampuan, memang sangat dianjurkan. Ustaz, saya dah pernah buat. Ya, kau ingat buat sekali je. Kalau ada rezeki kita buat tiap-tiap tahun ya. Sebab memang itu disuruh. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengerjakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sekali saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta. 63 ekor unta Nabi sembelih sendiri. Dan selebihnya Nabi wakilkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu untuk menyembelihkannya.
Alim-alim ulama mengatakan Nabi SAW menyembelih 63 ekor unta seolah-olah memberikan gambaran umur Nabi berapa? Umur Nabi 63. Seolah-olah setiap tahun satu ekor unta Nabi sembelih. Seolah-olah. Jadi macam itulah dia ya. Siapa yang ada rezeki, baik sekali kalau dia melakukan korban setiap tahun. Walaupun sekadar satu haiwan kecil, kambing atau sebagainya. Dan daripada hadis seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Maka aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya pada sisi samping kambing tersebut dan membaca basmalah serta takbir. Kemudian menyembelihnya dengan tangannya. Jadi Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Nabi menyembelih. Ini masa Nabi di Madinah Munawwarah. Ya. Dan demikian juga daripada sahabat yang lain pula, Nabi SAW membaca bismillah, wallahu akbar, Allahumma anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, dengan namamu dan dengan kebesaranmu, ya Allah, inilah korban dariku dan daripada umatku yang tidak berkorban. Maknanya Nabi SAW sendiri pun sudah pun meniatkan korban untuk kita. Subhanallah tuan-tuan ya. Masya Allah. Begitulah dia dalam hadis Nabi SAW yang lain, bahawa tidak ada amalan manusia pada hari Aidul Adha yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala melebihi dari mengalirkan darah, menyembelih haiwan korban. Dan sesungguhnya haiwan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya serta kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka hendaklah kamu semua berkorban dengan sesenang hati kamu. Masya Allah ya. Besok haiwan korban kita ni akan datang di yaumul qiyamah. Datang untuk apa Ustaz? Datang jadi tonggangan kita. Dalam hadis lagi saya akan baca, akan jadi tonggangan kita di atas jembatan Siratal Mustaqim pula. Allah Allah. Dan demikianlah, darah dia itu adalah mulia di sisi Allah. Maknanya setitis darah dia sebelum jatuh ke bumi, mulia dan tinggi dia darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, agungkanlah haiwan korban kamu, maka sesungguhnya dia akan menjadi tonggangan kamu sekalian untuk melintasi akan jembatan Siratal Mustaqim. Dalam riwayat lain pula mengatakan, paling utamanya korban adalah yang paling mahalnya dan yang paling baiknya. Jadi bila kita nak korban ni, ambil yang binatang yang paling mahal. Mahal, alamak Ustaz, mahal sangat. Ada orang kata, alamak Ustaz, mahal lah. Jadi kan susah. Jadi kita pun tak buatlah terlalu mahal. Kita buat yang sederhana, pertengahan. Nabi kata apa? Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Dan demikian pula lah ya. Nabi kata yang paling baik. Yang paling baik yang sihat, walafiat, yang bagus ya. Jadi kalau sekiranya daging yang banyak, yang gemuk, itu yang bagus. Jadi kita ambil yang mahal, yang paling baik. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Jangan kita kira yang murah-murah saja. Kami kalau murah-murah saja, badan kurus kering, nak bagi orang makan pun tak ada apa. Nak bagi tulang aja. Apa nak bagi tulang Maaf tuan-tuan. Tapi bolehlah juga buat sop tulang kan. Bolehlah. Dan daripada sahabat bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu an, berkata, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah korban ini? Baginda menjawab, sunnah yang diajarkan oleh ayah kamu sekalian, iaitu Nabi Ibrahim AS. Mereka bertanya, apakah kita mendapatkan pahala dari amalan ini? Baginda menjawab, pahala, ya, kamu semua akan dapatkan pahala atas setiap titis darah yang keluar. Setiap titis darah yang mengalir, semuanya itu dituliskan pahala untuk kamu. Allah Allah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang besar sekali ganjaran pahala korban. Bahkan tak ada amalan yang lebih disayangi oleh Allah daripada hari Aidul Adha, daripada mengalirkan darah korban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, itu sedikit daripada dia punya kita katakan fadilat korban. Banyak lagi lah. Kalau saya nak baca pun tak cukup pula nanti masanya. Tapi di sini satu hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk berkorban, dan korban itu bagi kamu semua adalah sunnah. Jadi sunat untuk kamu, tapi bagi Nabi adalah wajib tuan-tuan ya. Dan telah diwajibkan bagiku korban, dan tidak wajib bagi kamu sekalian. Masya Allah. Atas diri Nabi itu korban itu wajib, tapi bagi umatnya adalah sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita
banyak lagi lah kita nak cerita bab korban dan tentang bab solat juga ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah kita pada esok hari insyaAllah ya. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Masa ni memang sangat-sangat cemburulah dengan kita. Ya, kita nak sambung pun nanti takut banyak sangat masa dipakai dan jemaah pun mungkin ada kesibukan, ada urusan, ada yang baru balik kerja penat kan nak rehat. Tapi tak apalah. Ya, kita dapat ini ilmu pada petang ini pun kita dah dapat faham tentang sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad? Tasyahud awal dan baca doa kunut. Jangan lupa. Kalau tertinggal atau terlupa, kita sujud sawi. Dan yang keduanya sunat hayat. Segala selain pada rukun yang 13, segala yang selain pada sunat ab'ad, itulah sunat hayat. Sunat hayat tidak disuruh kita sujud sawi kalau kita lupa atau kita tinggalkan. Tapi semua sunat ini dapat pahala. Tapi kalau tak dibuat, kuranglah dia pahala. Jadi kalau kita masuk rumah, kita bangunkan rumah. Rumah baguslah, tengok cantik luar. Tapi masuk rumah, tak ada kipas. Tak ada lampu. Mana aircon? Tak ada kapet. Tak ada kerusi. Nak duduk kat mana? Ibaratnya macam tu lah. Rumah saja. Itu rukun lah tu. Dah buat rukun dah cukup lah. Kau ni kalau sekiranya masuk rumah, kau nak rumah macam tu? Tak, Ustaz. Kita nak siapkan dulu, Ustaz. Dah dapat kunci dah ni. Tapi nak siapkan dulu. Oh, pandai Kalau untuk dunia, semua nak siap komplit. Tapi bila ibadat, alah, sunat aja. Alah, tak apa, tak batal. Alah, tak apa, sah semayang kita. Jangan macam tu, tuan-tuan. Maaf, tuan-tuan, ni kita cakap adik-beradik lah ya. Tapi itulah dia hakikat sebenarnya. Jangan ambil ringan. Mana pun sunat pun, orang yang belajar ilmu yang manfaat ni, dia bila dia belajar, oh, ni sunat, aku nak buat. Oh, ni sunat, aku nak buat. Tapi ilmu yang tak manfaat, bila dia belajar, oh, rupanya selama ni aku baca ni sunat. Tak payah baca lah. Oh, rupanya selama ni aku baca tasbih sunat. Tak payah baca. Ini ilmu yang tak manfaat, tuan-tuan. Allah. Tak mau. Kita nak jadi belajar ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau beri pada kami petang ini ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kami amalkan. Ikhlaskanlah hati kami dalam amalan kami. Ampun dan maafkanlah kami atas kesilapan dan kekurangan kami, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang kau ridai. Janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman dalam Islam, di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 pada negara kami dan semua negara-negara jiran kami, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan semua negara-negara yang lain, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran menghadapi ujian-Mu dan redha dengan takdir-Mu dan syukur atas sekalian nikmat-Mu. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, ya Rabbal Alamin. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami dan sekalian penyakit mereka yang mengikuti program ini dan mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami, guru-guru kami dan sekalian kaum muslimin muslimat yang hidup dan yang mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah daripada saya kalau ada salah silap yang sengaja atau tak sengaja. Yang baik semua daripada Allah, yang kelemahan itu pada diri saya sendiri. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada para jemaah yang mengantarkan mesej kat skrin dengan soalan-soalan, insya-Allah saya akan cuba jawab di skrinnya juga. Boleh tengok selepas pada program ini. Dan demikian juga kepada mereka yang memberi salam pada saya semua, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Macam mana Ustaz nak jawab? Ustaz tengah mengajar. Jadi kalau sekiranya beri salam, saya minta maaf lah. Ustaz jawab juga, tapi jawab dalam hati. Ustaz jawab nanti lepas dah habis kuliah. Jadi kepada mereka yang ucap assalamualaikum, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan ya. Sekian saja. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.